Kita ke negeri di bawah bayu. Antara paparan, Sabah akan pantau dengan teliti kesan letusan Gunung Ruang Indonesia. Langsung bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Ijam, silakan. Baik Sahih, Sabah akan memantau dengan teliti kesan daripada letusan gunung berapi Gunung Ruang di Indonesia. Ketua Menteri Datuk Seri Parlimen Haji G. Nor berkata, keselamatan rakyat adalah keutamaan kerajaan negeri. Dalam satu kenyataan, Datuk Haji G memaklumkan beliau telah diberi taklimat mengenai situasi tersebut. Lebih 20,000 penumpang terjejas berikutan penggantungan semua penerbangan berjadual keluar masuk lapangan terbang di Kota Kinabalu, Labuan, Tawau dan Sandakan hari ini. Sementara itu, tinjauan RTM di lapangan terbang Tawau, terdapat pelancong asing yang terjejas mengambil inisiatif menggunakan pengangkutan awam untuk ke Kota Kinabalu. Well, I wish they can tell us a bit earlier so we can better prepared. So I know it's very uncontrollable condition. It's not they want to cancel the flight, but if they can let us know a little bit earlier, let's say last night or even early this morning, so I probably will stay in Sampora this morning because we from Sampora travel all the way to Tawau to then catch the flight. Kementerian Pelancongan harus memberi satu garis panduan ataupun terlibat secara langsung untuk menangani perkara-perkara ini untuk memudahkan dan memberi satu imej yang baik kepada negara bahawa apa-apa pun masalah yang timbul khususnya dalam segi penerbangan dapat ditangani dan memudahkan memberi satu imej negara, memberi imej yang baik kepada negara. Istiadat pembukaan penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16 berjalan lancar pagi tadi. Pembukaan disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di dataran Dun Sabah, Kota Kinabalu. Ketibaan Tun Johar dan isteri Toh Puan Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni disambut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor. Menurut Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya, 3 rang undang-undang RUU akan menjadi tumpuan dalam persidangan Dun kali ini yang dijadual berlangsung pada 22 hingga 25 April ini. Antara RUU yang akan dibentangkan termasuklah RUU Jenayah Syariah. Beliau berharap semua adun mematuhi etika persidangan ditetapkan. Sementara itu, ketika menyampaikan ucapan dasar kerajaan sempena istiadat pembukaan penggal kelima Dun Sabah ke-16 yang di-Pertuan Negeri Sabah, Dr. Johar Mahiruddin berkata, kerajaan negeri akan terus menumpukan usaha meningkatkan pengeluaran dan tahap sara diri SSL hasil pertanian di Sabah. Ia bagi memperkukuh keterjaminan makanan, khususnya komoditi beras. Jelas Tun Johar beberapa strategi dilaksana kerajaan negeri bagi meningkatkan SSL beras. Antaranya seperti projek pembangunan kawasan baharu, tanaman padi seluas 100 hektar di estet Tertipan, Kota Amperudu dengan kolaborasi bersama Sawit Kinabalu Sdn Berhad, serta program pengapuran sawah padi luar Telapang Negeri Sabah bersama Pertubuhan Peladang Kebangsaan, NAFAS, yang melibatkan kawasan padi seluas 1,050 hektar. Tahun ini, usaha meningkatkan SSL beras diperkasa melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif, antaranya meningkatkan kekerapan penanaman padi dan memulihkan semula kawasan sawah padi terbiar secara berperingkat. Kerajaan negeri juga akan memperkasakan ladang satelit benih padi sawah untuk varieti terpilih dan program penyelidikan padi sawah dan padi tanah kering serta melaksanakan projek kluster padi bersepadu Sabah KPBS. Pelaksanaan program tersebut dijangka meningkatkan SSL beras negeri kepada 25% tahun ini. Dalam pada itu, Tun Johar mahu kerajaan negeri melipat gandakan usaha bagi meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ia termasuk merancangkan pembangunan ekonomi utama dan baharu, meningkatkan hasil sedia ada dan meneroka sumber hasil baharu serta menarik lebih banyak pelaburan berimpak tinggi. Ucapan dasar Tun Dr. Johar turut menyentuh usaha kerajaan negeri membangunkan sektor pelancongan di negeri ini dengan pelaksanaan pelbagai inisiatif dan program pelancongan berimpak tinggi. Ini selaras dengan sasaran ketibaan 2.8 hingga 3 juta pelancong ke Sabah tahun ini. Kerajaan negeri akan meneruskan promosi dan kempen pemasaran pelancongan yang agresif
dengan memberi tumpuan kepada pelbagai program yang berimpak tinggi seperti kempen High Visibility yang terbukti mampu mengembangkan segmen-segmen pasaran niche seperti memberi pulangan tinggi seperti bird watching, diving dan sport tourism. Selain itu, kerajaan negeri akan sentiasa memberi tumpuan untuk membangun dan menyediakan infrastruktur dan fasiliti kawasan pelancongan khususnya di luar bandar. Tambah Tun Juhar, kerajaan negeri juga komited mewujudkan lebih banyak laluan terus penerbangan antarabangsa yang baharu bagi memudahkan akses perjalanan udara dan menarik lebih ramai pengunjung antarabangsa ke negeri ini. Tahun ini kerajaan negeri menerima penerbangan antarabangsa terus dari Jakarta, Indonesia, Shanghai, China dan Seoul, Korea Selatan ke Sabah. Seramai 60 pelajar golongan asnaf dan keluarga B40 dalam kawasan Parlimen Tuaran menerima bantuan awal pengajian daripada Yayasan Bank Rakyat YBR. Bantuan awal pengajian itu diberikan kepada penerima yang layak sebagai permulaan memulakan semester atau menyediakan peralatan pengajian yang diperlukan untuk meneruskan pengajian. Majlis penyampaian bantuan disempurnakan Ahli Parlimen Tuaran, Dato' Seri Panglima Madius Tangau. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Madius berterima kasih kepada YBR atas bantuan yang diberikan kepada golongan yang memerlukan di Tuaran. Beliau berharap ia dapat dikekalkan kerana masih ramai yang memerlukan bantuan dalam pendidikan serta secara tidak langsung dapat mengurangkan bebanan kewangan keluarga penerima. Sementara itu, pengerusi YBR Dato' Philip Benedict Lasimbang dalam ucapannya berkata, bantuan tunai yang diberikan ini sebagai inisiatif mengurangi bebanan kos sara hidup yang semakin meningkat akibat daripada kemelesetan ekonomi, terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Pameran pelancongan berasaskan Komuniti Sabah 2024 bakal diadakan di Putrajaya pada Oktober depan sebagai usaha pertama melebarkan pasaran produk pelancongan berasaskan Komuniti Sabah di luar negeri. Pengurusi Lembaga Pelancongan Sabah Dato' Johnston Bangkuai berkata, penampilan pertama pameran berkenaan di luar Sabah membuka peluang lebih luas kepada pengusaha pelancongan berasaskan komuniti untuk memasarkan produk masing-masing. Datuk Johnston yang juga pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar menyatakan demikian pada program penyerahan panel skrin dan penghargaan Persatuan Pelancongan KULU 2024. Jelasnya sudah tiba masa untuk pengusaha pelancongan terlibat keluar daripada zon selesa dengan menyertai pasaran pelancongan yang lebih besar. Sementara itu, Datuk Johnston yang juga adun KULU berkata, program mentor. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama dengan Sahih. Silakan Sahih.